on Child Education 2022 atau ISCE 2022. Simposium ini akan mengangkat tema Challenges in Today's Children Education. Simposium ini dicangka disertai seramai 500 hingga 700 orang peserta yang sebahagian besarnya terdiri daripada warga pendidik dari seluruh negara. Antara objektif simposium ini adalah seperti berikut: memberikan ruang kepada para pendidik serta pelajar dari dalam dan luar negara membentang dan berkongsi dapatan penyelidikan dan hasil inovasi pendidikan dalam amalan terbaik bidang pendidikan kanak-kanak serta mewujudkan dan memantapkan jaringan kolaboratif serta jalinan kepakaran secara global dalam bidang pendidikan kanak-kanak. Saya mewakili warga IPG Kampus Perempuan Melayu mengalung-alungkan seluruh warga pendidikan untuk bersama-sama kami dalam International Symposium on Child Education ISCE 2022 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 November 2022 secara dalam talian. Simposium ini merupakan simposium kali pertama peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka dengan kerjasama Majlis Akademia Pendidikan Guru Malaysia. Semoga simposium ini menjadi medium kepada warga pendidik dari dalam dan luar negara untuk berkongsi idea, ilmu, kepakaran, amalan-amalan terbaik dan pengalaman melalui pelbagai aktiviti seperti siri ucap utama, pembentangan penyelidikan, pertandingan inovasi, forum pendidikan awal kanak-kanak, forum pendidikan khas serta showcase pengajaran dan pembelajaran yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Jangan lupa bersama-sama kami dalam ISCE 2022 pada 15 hingga 17 November nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Kita buka pembentangan sesi selari satu ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Yang dihormati para pensyarah, guru setia bilik 2, para pembentang, Sri Kandi Guru IPG Kampus Perempuan Melayu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga pendengar dan penonton sekalian. Selamat datang ke sesi pembentangan kertas penyelidikan sempena International Symposium on Child Education 2022. Anda kini berada di bilik 2 akan menyaksikan sesi pembentangan penyelidikan yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Siti Balkis Azhara binti Deraman dari unit PISMP Pendidikan Awal Kanak-Kanak Jun 2019. Bersama dengan saya, Saudari Siti Nur Amirah binti Cik Mat Nasir dari unit PPISMP Pendidikan Khas Jun 2022 merupakan moderator dan penjaga masa anda sepanjang sesi pembentangan di bilik 2 ini. Untuk makluman, penganjuran ISCE 2022 ini adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada warga pendidik dan pelajar untuk membentangkan hasil penyelidikan yang bertemakan Challenges in Today's Children Education. Semoga pembentangan ini dapat memberi impak positif kepada warga pendidik dan kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan pembentangan, suka saya bacakan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para pembentang sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Pertama, pembentang diingatkan supaya memastikan telefon bimbit dalam keadaan mood senyap bagi mengelakkan sebarang gangguan sepanjang pembentangan berlangsung. Kedua, masa pembentangan adalah selama 7 minit. Loceng pertama akan dibunyikan apabila sesi pembentangan video bermula.
Manakala apabila loceng kedua dibunyikan, menandakan masa pembentangan video telah tamat. Ketiga, selepas sesi pembentangan, sesi soal jawab bersama penonton akan dijalankan dalam tempoh 3 minit. Loceng ketiga akan dibunyikan sebanyak 2 kali, menandakan sesi soal jawab telah pun tamat. Sekiranya para penonton mempunyai sebarang komen ataupun soalan yang ingin diajukan, anda boleh tulis di ruangan komen YouTube. Kami akan paparkan soalan anda semasa sesi soal jawab. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan pembentang yang pertama iaitu Saudari Ismi Hajar binti Muhammad Iskandar dengan penghasilan pendidikan beliau bertajuk Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah dalam Hospital, Isu dan Cabaran. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Melayang serindik di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismi Hajar binti Muhammad Iskandar, pelajar sarjana pendidikan sejarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, ingin membentangkan kertas konsep saya yang bertajuk Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah dalam Hospital berkenaan dengan isu dan cabarannya. Untuk pengenalan, sekolah dalam hospital ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kerana ini adalah satu inisiatif pihak kerajaan untuk membantu pelajar pesakit kronik yang memerlukan rawatan di sekolah yang agak lama sehinggakan tidak dapat ke sekolah seperti kanak-kanak yang lain. E et al. 2021. Seterusnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran sekolah dalam hospital ini agak sedikit berbeza dengan sekolah harian biasa. Hal ini kerana bagi memastikan pelaksanaan kurikulum dan dalam program SDH ini berkesan serta jelas, guru akan melaksanakan dengan menggunakan kaedah didik hibur semasa proses PDP berlangsung. Kerana didik hibur ini tidak tertakluk kepada pembacaan atau kaedah chalk and talk sahaja, maafkan saya. Kerana pelajar di dalam SDH ini agak lebih kurang sihat seperti kanak-kanak biasa di sekolah harian biasa lah. Seterusnya, teori yang berkaitan yang boleh saya kaitkan di dalam penulisan saya ini adalah teori kognisi sosial, iaitu social cognitive theory yang dipelopori oleh Albert Bandura menyatakan bahawa faktor sosial dan kognitif serta faktor perilaku memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Teori ini menunjukkan bahawa pembelajaran manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia juga memperoleh pengetahuan, peraturan, keterampilan, strategi, yakin dan sikap. Hal ini kerana walaupun mereka dimasukkan ke hospital, tiada alasan untuk mereka terus menimba ilmu. Walaupun mereka sakit tapi mengikut keadaan pesakit tersebut jugalah. Untuk surutan literatur, saya mengambil kajian 5 tahun terkini sahaja. Untuk nama penulis Barry Kenner 2019 berkata, sangat membimbangkan kerana akan berlaku keciciran murid sekiranya murid tidak bersekolah. Sekiranya murid itu kurang sihat dan menyebabkan rawatan hospital yang berpanjangan, akan berlakulah keciciran murid itu kerana mereka tidak mampu ke sekolah seperti murid-murid lain. Seterusnya, kajian Omar 2018, kaedah terapi biblio yang melibatkan penggunaan bahan-bahan bacaan untuk membantu murid SDH menyelesaikan masalah. Dengan bahan-bahan bacaan ini bukan tertumpu kepada warna putih dan hitam sahaja seperti buku-buku biasa, tetapi ia pelbagaikan skop dan juga memudahkan dan menarik minat pelajar untuk membaca di SDH inilah. Seterusnya, kajian Pinda Yasin berkata, perubahan dalam dunia pendidikan untuk kerajaan mengatasi masalah keciciran dalam
kalangan pelajar yang mendapat rawatan jangka panjang ataupun lebih daripada 3 hari di hospital-hospital kerajaan 2019. Hal ini kerana mereka layak ke SDH ini, layak menyertai ke SDH ini mereka yang lebih daripada rawatan hospital 3 hari. Mereka layak berdaftar di program SDH ini. Seterusnya, antara peranan dan tanggungjawab yang telah dipersetujui untuk program ini adalah KPM, guru, latihan peralatan, PDP, pengurusan sekolah. Yang nombor 2 iaitu KKM, doktor, jururawat dan PPK. Dan yang ketiga iaitu Yayasan Nurul Yakin, NGO, konsep dan reka bentuk ruang SDH ini, peralatan, motivasi dan sukarelawan. Seterusnya, isu yang terdapat sekolah dalam hospital ini iaitu memerlukan bilangan guru dan PPM yang ramai agar pengurusan tempoh pembelajaran di sekolah lebih berkesan serta kekurangan dana dan fasiliti untuk jangka masa yang panjang. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di dalam sekolah dalam hospital ini adalah menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berbeza berbanding dengan sekolah harian biasa. Seterusnya, guru-guru berisiko dijangkiti penyakit, contohnya kaki tangan dan mulut, penyakit TB yang sangat mudah dijangkiti. Hal ini memberikan kesan yang agak bahaya kepada keluarga dan juga isi rumah guru tersebut. Dan akhir sekali, mengenali murid tersebut dengan lebih singkat. Walaupun murid tersebut baru 3 kali menyertai SDH, tapi mereka dah dibenarkan discharge, maka tamatlah mereka berhubungan di situ. Jadi menyebabkan guru-guru belum lagi untuk lebih mengenali murid tersebut dengan lebih mendalam. Antara cadangan yang boleh saya simpulkan di sini adalah guru-guru ikut arahan doktor sebagai langkah berjaga-jaga supaya tidak dijangkiti. Seterusnya, memberikan informasi di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya lah dengan kewujudannya sekolah dalam hospital ini. Lebih menyenyak hati, saya pernah ajar IPG sendiri. Dan mereka tidak tahu dan malah mereka terkejut. Rupanya mereka tidak diberikan pendedahan. Mereka bercakap kat saya, rupanya ada ke sekolah dan hospital? Mereka pula menanyakan saya. Saya cakap ada, memang ada. Lebihkan lagi research lah. Oleh itu, kita perlu mewawarkan tentang informasi ini kepada orang awam supaya dapatlah mempunyai dana-dana daripada NGO luar. Dan memperbanyakkan lagi kursus dan latihan guru SDH yang melibatkan secara langsung berkaitan dengan PDP. Tidak tertakluk kepada didik hibur sahaja, tetapi boleh mempelbagaikan pelbagai kaedah agar murid-murid lebih tertarik untuk Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama atas pembentangan beliau sebentar tadi. Sekarang majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab selama 3 minit. Diulang selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, seterusnya majlis mempersilakan kumpulan pembentang yang kedua iaitu Puan Sharifah Syafwati binti Tuan Cik dengan penghasilan penyelidikan beliau bertajuk Peranan Buku Teks dalam Memantapkan 4 Kemahiran Bahasa. Majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Cik daripada Fakulti Pendidikan Bahasa Arab UKM ingin membantangkan tajuk konsep saya yang bertajuk dalam memantapkan 4 Terima kemahiran kasih bahasa. ucapkan di atas perkongsian singkat Pengenalan tadi. buku teks yang digunakan Baiklah, dalam seterusnya majlis mempersilakan tertentu dan yang merupakan kedua, buku iaitu standard Queensbury yang Function disusun 2020 dengan dengan penghasilan tujuan pendidikan dan objektif pembelajaran. Penggunaan buku teks di Malaysia bermula sejak tahun 1970-an lagi dan masih sekarang. KPN telah meletakkan visi untuk menghasilkan buku teks bertaraf mempunyai teknologi dan kualiti, mesra pengguna dan mempunyai nilai-nilai murni yang dapat melahirkan insan berpendidikan cemerlang dan mampu bersaing di peringkat global. Transformasi pendidikan menerusi perubahan kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard sekolah menengah telah membawa kepada perubahan isi kandungan buku teks. Berikut dinyatakan pernyataan masalah menurut kajian Nurmala 2014, Mahmud dan Zamri et al. 2011 menyatakan kurang kefahaman dan latihan guru mengoptimalkan penggunaan buku teks dalam pengajaran, dan juga kajian daripada Nurihan Rahmat 2003, Abdul Majid Muhammad Isa et al. 1999 juga menyatakan guru beranggapan buku teks hanya sebagai sumber kedua dalam pengajaran mereka. Kita pergi kepada tujuan kajian kertas konsep ini adalah bagi memperjelaskan peranan buku teks dalam memantapkan 4 kemahiran bahasa. Antara objektif utama ialah untuk mengetahui peranan buku teks dalam memantapkan 4 kemahiran bahasa dalam PTPC Bahasa Arab, dan yang kedua untuk mengetahui reka bentuk buku teks yang baik untuk tujuan pembelajaran. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kajian keputusan sepenuhnya. Pengkaji mendapatkan maklumat menerusi analisis dokumen seperti buku dan jurnal yang berkaitan. Pengkaji telah membuat analisis oleh baiklah. Dapatan daripada kajian ini berdasarkan pengkaji mendapati 4 kemahiran asas, iaitu mendengar, bertutur, membuatkan dalam buku teks ini. Keempat kemahiran ini merupakan tunjang kepada mata pendidikan bahasa Arab di sekolah rendah sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu ke arah melahirkan murid yang menguasai kemahiran asas bahasa Arab dan mampu berkomunikasi menggunakan ayat-ayat mudah serta mengamalkan nilai-nilai murni. Dapatan kedua pula, wujud gabung jalin 4 kemahiran dalam pengajaran bahasa Arab, di mana gabung jalin kemahiran ini melibatkan 2 atau 3 kemahiran serentak. Hal ini dapat memperkukuhkan lagi penguasaan murid terhadap kemahiran berbahasa. Buku teks juga turut menyumbang kepada pemantapan 4 kemahiran bahasa menerusi saranan strategi pengajaran 4 kemahiran yang terdapat pada Mursyidul Muallim, buku panduan guru. Strategi pengajaran ini amat penting untuk dijadikan rujukan kepada guru agar sasaran dan hala tuju pembelajaran guru berjalan dengan lancar dan baik. Berikut merupakan strategi pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur. Dan ini pula strategi pengajaran membaca dan akhirnya strategi pengajaran menulis. Keempat-empat strategi ini amat diperlukan terutamanya pada guru-guru yang baru. Dapatan seterusnya menerusi pengukuhan melalui set soalan latihan, di mana di dalam buku teks bahasa Arab terdapat 4 tajuk utama yang menyisipkan 21 soalan latihan yang melibatkan keempat-empat kemahiran. Antara kemahiran-kemahiran yang diuji meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Berikut merupakan antara contoh-contoh set soalan yang terdapat pada buku teks, iaitu sal wa ajib, tanya dan jawab, iqra summa waffiq, baca kemudian suaikan, dan namakan kemudian tulis, sammi summa maktub. Menariknya, dapatan terakhir
adalah buku teks itu sendiri, menerusi inovasi dan reka bentuknya. Istimewanya di setiap kemahiran bahasa yang difokuskan terdapat imbasan QR code. Hal ini memudahkan guru dan pelajar, malahan orang awam, untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran bahasa secara kendiri. Di samping itu juga keempat-empat elemen inovasi dan reka bentuk buku teks seperti yang tertera sangat-sangat membantu kepada penggunaan buku teks. Justru itu memandangkan peri mustahaknya peranan yang dimainkan oleh buku teks, maka adalah menjadi tanggungjawab pihak yang berkenaan untuk memastikan bahawa buku teks yang dihasilkan berkualiti tinggi dan mampu memenuhi aspirasi pendidikan negara. Di samping itu juga sikap positif guru serta tahap kesedaran mereka tentang pentingnya peranan buku teks dalam mempertingkatkan kemahiran bahasa ini wajar dipertingkatkan dari segi penggunaannya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di samping penggunaan alat bantu mengajar yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kedua atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama para penonton selama 3 minit. Dipersilakan. Nampaknya tiada soalan daripada penonton. Terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, diharapkan para hadirin kekal bersemangat untuk mendengar satu lagi kumpulan pembentang yang akan disampaikan oleh Dr. Muruga Krishnan dengan penghasilan bertajuk Teknik Simbol Satu Kaedah Menguasai Tajuk Teori Pengeluaran. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Muruga Ananagini dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bakai, Kuala Kedah, Darul Aman. Hari ini saya akan membentangkan
tajuk teknik simbol, satu kaedah menguasai tajuk teori pengeluaran. Pengenalan. Pelajar kelas 4 Ekan merupakan pelajar yang sederhana dan sebilangan pelajar adalah lemah. Semasa saya menyimak buku latihan dan kertas peperiksaan, saya berasa kecewa dengan tahap penguasaan pelajar terhadap tajuk teori pengeluaran. Sebanyak 90% pelajar tidak dapat menjawab soalan daripada teori pengeluaran semasa latih tubi dalam kelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, memperkenalkan teknik simbol kepada pelajar tersebut. Fokus utama adalah menghubung kait antara dan keluaran marginal. Fokus kedua pula, pelajar membagikan jadual yang betul semasa membuat hubung kait mencari titik maksimum atau titik minimum berdasarkan jadual. Objektif itu, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menghubung kait dalam teori. Manakala objektif khusus terdiri daripada 3. Yang pertama, mengira jumlah keluaran purata dan keluaran marginal. Objektif meneliti titik maksimum bagi jumlah keluaran purata dan keluaran marginal. Objektif yang terakhir, sekurang-kurangnya 4 uraian bagi hubung kait antara jumlah keluaran purata dan keluaran marginal. Sampel kajian ini terdiri daripada 22 orang pelajar. Pelajar Melayu, lelaki 8 orang, perempuan 12 orang. Pelajar Cina, lelaki 1 orang, manakala pelajar India perempuan 1 orang. Akan kajian menunjukkan bahawa iaitu ujian pera menunjukkan kurang memuaskan. Mengikut data yang saya menunjukkan, grade A seramai 3 orang pelajar, grade B seramai 2 orang pelajar, grade C seramai 5 orang pelajar, manakala grade D 12 orang pelajar, iaitu mewakili 54.54 orang pelajar. Ini bermakna kebanyakan pelajar mendapat grade D. Manakala ujian pos, grade A seramai 16 orang pelajar, grade B 4 orang pelajar, grade C 2 orang pelajar dan grade D tiada. Ini bermakna apabila pengkaji memperkenalkan kaedah simbol, ramai pelajar dapat menguasai tajuk tersebut. Tingkah laku dan sikap. Sebelum menjalankan kaedah simbol semasa PDPC, pelajar sentiasa mengantuk. Selepas memperkenalkan kaedah tersebut, iaitu kaedah simbol, pelajar aktif dan cergas dan sentiasa bersedia. Bagi akademik pula, sebelum pelajar kurang mahir topik teori pengeluaran, kurang minat mata pelajaran ekonomi. Manakala selepas memperkenalkan kaedah tersebut, iaitu kaedah simbol, pelajar dapat menguasai tajuk teori pengeluaran, berminat mata pelajaran ekonomi. Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelajaran. Soalan kaedah simbol. Cara tajuk ini boleh disarankan pada tingkatan 6, sama ada tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas. Teknik simbol boleh digunakan mata pelajaran geografi bagi PMR, sekarang adalah PT3. Sekarang PT3 pun tak ada, bermaknanya kita boleh sarankan dalam PBD, SPM dan STPM, iaitu bab cuaca dan iklim. Kesimpulan, berdasarkan dapatan kajian, dapat disimpulkan bahawa teknik simbol memberi impak yang besar kepada pelajar tingkatan 4 akaun dalam tajuk teori pengeluaran.
Hal ini dibuktikan hasil ujian terus telah meningkat. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muruga Krishnan atas pembintangan sebentar tadi. Sekarang, majlis membuka ruang kepada penonton untuk sesi soal jawab selama 3 minit. Dipersilakan. Saya rasa tak ada soalan kot. Nampaknya tiada soalan daripada para penonton. Terima kasih kepada pembentang di atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih. Pantas sungguh masa berlalu tanpa kita sedari sampai sudah kita di pembentangan yang terakhir bagi sesi pembentangan pada pagi ini. Oleh itu, saya menjemput pembentang yang terakhir, Puan Emilia binti Said, dengan penghasilan penyelidikan beliau bertajuk Penggunaan Teknik VHMA, Visual Himpunan Formula Aplikasi dalam Tajuk Gerakan Jatuh Bebas dalam Fizik, tingkatan 4. Maafkan saya. Terdapat satu soalan diajukan kepada pembentang ketiga. Yang berbunyi, Doktor, teknik Terima simbol ini kasih, adakah Teacher sesuatu Nini. untuk sekolah rendah? Pada pendapat Doktor, Okey, teknik simbol ini adakah boleh sesuai juga untuk sekolah rendah? Okey, sangat-sangat saya mengalukan sesuai untuk teknik ini, kaedah ini. Biasanya pelajar-pelajar sekolah rendah suka bentuk simbol, gambar. Itu biasanya kita boleh terapkan. Kaedah simbol tu sangat sesuai. Subjek BM boleh, subjek BI boleh, dan mana-mana subjek kita boleh gunakan kaedah simbol. Bukan tidak semestinya sekolah menengah, sedangkan boleh digunakan sekolah rendah. Cikgu Nini? Boleh Cikgu Nini? terima kasih kepada pembentang di atas perkongsian sebentar tadi. Pantas sungguh masa berlalu tanpa kita sedari sampai sudah kita di pembentangan yang terakhir bagi sesi pembentangan pada pagi ini. Oleh itu, saya menjemput pembentang yang terakhir, Puan Emilia binti Said dengan penghasilan penyelidikan beliau bertajuk Penggunaan Teknik VHMA, Visual Himpunan Formula, Aplikasi dalam Tajuk Gerakan Jatuh Bebas dalam Fizik tingkatan 4. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Emilia binti Suin daripada SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Said Pedas ingin menerangkan tentang teknik kajian tindakan saya iaitu penggunaan teknik VHFA, Visual Himpun Formula Aplikasi dalam tajuk Gerakan Jatuh Bebas dalam Fizik tingkatan 4. Pengenalan bagi kajian tindakan saya. Yang pertama, saya ingin membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah perhitungan. Topik yang saya pilih bagi kajian tindakan saya melibatkan tajuk pecutan graviti bumi bagi objek yang jatuh bebas dalam mata pelajaran fizik tingkatan 4, di mana pelajar suka memahami situasi soalan dan seterusnya pelajar tidak mahir menyelesaikan soalan perhitungan tajuk ini. Objektif umum kajian saya ingin membantu murid menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan pecutan graviti bumi bagi objek yang jatuh bebas. Seterusnya, objektif khusus bagi kajian tindakan saya. Yang pertama, murid dapat membuat gambaran visual apabila berhadapan soalan perhitungan yang tidak berbantukan gambar rajah. Seterusnya, murid dapat menyenaraikan atau mengenal pasti maklumat seperti kuantiti fizik yang dibekalkan secara tersurat atau tersirat di dalam penyataan soalan.
Seterusnya, murid dapat memilih formula yang sesuai bagi menyelesaikan soalan perhitungan tersebut dan murid dapat mengaplikasikan formula dengan baik. Di akhirnya, sesi pengajaran dapat menambahkan lagi aktiviti PDPC yang berpusatkan murid. Kumpulan sasaran bagi kajian tindakan saya merupakan murid tingkatan 4 aliran sains di sekolah saya, iaitu SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sa'il, Pedas. Seterusnya, bagi melaksanakan kajian tindakan saya, yang pertama sekali saya melakukan tinjauan masalah di mana saya membuat pemerhatian sikap belajar dalam kelas dan juga saya melakukan penyemakan buku latihan. Diikuti dengan saya melakukan intervensi berdasarkan tinjauan masalah awal tadi. Saya melakukan teknik VHFA, iaitu Visual Himpun Formula Aplikasi. Yang ketiga, saya menjalankan ujian formatif terhadap pelajar 4 Ibn Sina di mana saya mengumpulkan 4 soalan struktur. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang intervensi yang saya jalankan dalam kajian tindakan saya. Bermula dengan tinjauan awal, kemudian diikuti oleh intervensi iaitu penggunaan teknik VHFA, diikuti oleh ujian formatif, diikuti oleh analisis data dan soal selidik dan di akhirnya saya membuat rumusan kajian tindakan saya. Apakah dia teknik VHFA? Teknik VHFA merupakan mnemonik kepada perkataan visual, himpun, formula dan aplikasi. Bermula dengan pelajar melakukan visual, teknik visual iaitu memahamkan soalan dan seterusnya menggambarkan situasi. Langkah kedua, pelajar akan melakukan himpun. Himpun di mana pelajar akan mengumpulkan semua maklumat iaitu kuantiti fizik yang tersurat atau tersirat dalam soalan tersebut. Langkah ketiga, pelajar akan menggunakan formula. Pelajar akan pilih formula-formula fizik yang sesuai dan di akhirnya pelajar akan mengaplikasikan dengan menggunakan formula-formula fizik yang dipilih soalan. Di sini merupakan contoh soalan yang terdapat dalam ujian formatif yang dijalankan terhadap pelajar 4 Ibn Sina. Pelajar menggunakan teknik VHFA dalam menyelesaikan soalan ini, di mana soalan ini tiada gambar rajah. Soalan ini tidak berbantukan gambar rajah. Melalui teknik VHFA, langkah pertama yang pelajar jalankan adalah membuat langkah visual. Pelajar perlu melukis anak panah ke bawah, merujuk objek jatuh ke bawah. Kemudian pelajar akan menghimpunkan apakah kuantiti fizik yang tersurat atau tersirat dalam soalan. Di sini pelajar menghimpunkan maklumat yang ada iaitu G merupakan pecutan graviti negatif 9.81 meter per saat, fasa 2. Laju awal, sifar dan bagi objek jatuh ke bawah sasarannya merupakan sasaran negatif 20 meter. Langkah seterusnya, pilih formula yang sesuai. Untuk soalan ini, 2 formula perlu dipilih bagi menyelesaikan 2 sub-question, sub-soalan. Iaitu formula pertama, S bersamaan UT tambah setengah GT kuasa 2. Yang kedua, V bersamaan U tambah 2GS. Langkah terakhir, pelajar mengaplikasikan kedua formula tersebut dan pelajar berjaya menyelesaikan soalan tersebut. Setelah saya menjalankan ujian formatif kepada pelajar, saya menjalankan uji selidik kepada 10 orang sampel pelajar. Okay. Dalam soalan uji selidik tersebut, saya mengumpulkan 10 soalan. Antara soalannya, soalan pertama merupakan saya suka mata pelajaran fizik. Didapati pelajar memilih skala 5 ataupun 4 iaitu merujuk kepada pelajar suka mata pelajaran fizik. Soalan kedua pula merujuk bab daya dan gerakan sukar dikuasai. Didapati majoriti pelajar memilih skala 5 iaitu sangat setuju. Seterusnya bagi soalan 5, pelajar majoriti bersetuju. Saya dapat menyelesaikan soalan berkaitan tajuk gerakan jatuh bebas walaupun soalan tidak berbantukan gambar rajah. Bagi soalan 6, majoriti pelajar juga sangat setuju teknik VHFA membantu saya mengenal pasti kuantiti fizik yang terlibat secara tersurat dan tersirat. Soalan 7, seterusnya bagi dapatan kajian tindakan saya. Berdasarkan teknik VHFA, pelajar dapat membuat gambaran visual apabila berhadapan soalan perhitungan yang tidak berbantukan gambar rajah.
Akhirnya, kesimpulan bagi kajian tindakan saya akan menggunakan teknik VHA dalam pengajaran dan pembelajaran seterusnya dengan memilih tajuk yang lain. Saya akan membanyakkan aktiviti penggunaan teknik VHFA yang memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif, menjana idea serta berkongsi maklumat bersama rakan sama ada secara berpasangan, berkumpulan maupun seluruh kelas. Saya berharap teknik VHFA ini berpotensi untuk dibangunkan dengan menjadikan satu kompilasi soalan-soalan perhitungan yang berbantukan teknik VHFA. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang atas pembentangan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab selama 3 minit. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada puan yang bertanya, Cikgu Ismi Hajar. Okey, sejauh mana soalan pertama, sejauh mana keberkesanan teknik VHFA ni dapat membantu pelajar. Jadi untuk teknik VHFA ni saya fokuskan pada soalan perhitungan yang tidak berbantukan gambar rajah. Jadi bila tidak bantukan gambar rajah bagi topik ini, bagi topik soalan yang saya berikan tadi tu, kalau objek tu melibatkan objek jatuh bebas, jatuh secara ke bawah, akan ada anak panah yang perlu dilukis, akan ada kuantiti fizik yang boleh didapatkan secara tersurat ataupun tersirat berdasarkan soalan tersebut. Jadi bila pelajar kenal pasti situasi soalan, dia dapat turunkan maklumat yang tersirat tu ke dalam bentuk kuantiti fizik yang sedia ada dan menggunakan formula yang sesuai, dia dapat menyelesaikan masalah soalan tersebut. Jadi teknik VHFA ni juga sebenarnya bukan hanya untuk topik fizik yang saya gunakan untuk kajian ini, itu jatuh bebas, sebenarnya boleh digunakan juga untuk topik lain dalam bab gerakan daya dan gerakan seperti momentum, okey, banyakkan yang melibatkan gerakan ataupun soalan yang tidak berbantukan gambar rajah. Okey, akan ada teknik-teknik lain yang berdasarkan teknik VHFA, macam mana pelajar boleh memvisualkan, buat gambaran awal bagi soalan yang tidak berbantukan gambar rajah. Okey, soalan kedua ni, teknik ni sesuai untuk mata pelajaran lain. Okey, sangat sesuai kalau kalau subjek lain mungkin dia tengok kaedah saya ni nampak sangat membantu. Maksudnya dari segi soalan yang tidak bantukan gambar rajah, bila pelajar berjaya membuat gambaran awal, itu sangat penting. Okey, berdasarkan pemerhatian, pelajar senaraikan maklumat penting. Ini selaras dengan buku teks yang KSSM terkini ni yang banyak menerapkan soalan-soalan perhitungan, soalan-soalan aplikasi masalah. Pelajar mesti step pertama yang pelajar lakukan adalah menyenaraikan apa maklumat yang ada. Ini adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir arah tinggi juga. Okey. Harap dapat membantu menjawab soalan Puan Ismi Hajar. Baiklah, terima kasih kepada bentang di atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan kertas pendidikan sempena ISE 2022 pada pagi ini. Majlis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pensyarah, pendengar dan penonton atas kesudian menjayakan sesi pembentangan kita pada pagi ini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari, memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang majlis kita pada hari ini. Kita berhenti rehat seketika untuk memberi laluan makan tengah hari dan solat zuhur. Para penonton diingatkan bahawa sesi selarif yang kedua akan diteruskan lagi pada petang ini. Oleh itu, para penonton mohon untuk berada di YouTube tepat pada jam 2.30 petang. Kerjasama anda amat kami hargai. Kita sudahi sesi pembentangan selari pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih.